majlis melalui ketertiban yang berbahagia rezeki menjadi saya terus berdoa kepada kita dapat sampai ke perkara manis. Jadi, Mak Dan. Mak Dan, Mak. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Karim Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi, yang berbahagia Datuk Dr. Haji Megat Sani bin Megat Ahmad Sufian, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi, yang berbahagia Datuk Seri Dr. Haji Hasim bin Hassan, Pengurusi Lembaga Pengarah UTM, yang berusaha Profesor dan Dr. Masila Kamaluddin, Naib Chancellor UTM, yang berusaha Tuan Haji Kamul Zaman bin Mahmud, Setiausaha Bahagian Kewangan Kementerian Pendidikan Tinggi, melengkap ahli lembaga pengarah UTM, yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Syahrim Sahib, ahli lembaga pengarah UTM, yang berusaha Encik Ahmad Rizal bin Adnan, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Pendidikan dan Antarabangsa, yang berbahagia Datuk Muhammad Syarif bin Abdullah, Pengarah Bahagian Kolaborasi Industri dan Masyarakat, Saudari Norma binti Batul Hisham, yang Ketua Majlis Perwakilan Pelajar UTM, pegawai-pegawai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, pegawai-pegawai kanan universiti, wakil media massa, seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam UTM ku sayang, menjajah universiti, melonjak ke hadapan. Mencari tiba siang negara di bawah sarang burung tempur, salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Majlis mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi dan semua tetamu-tamu jemputan ke Universiti Teknikal Malaysia Melaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan para sahabat sekalian. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Pada pagi Sayyidul Ayyam yang berbahagia ini, kami panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepadamu kerana kami dapat berkumpul dan berhimpun kerana-Mu untuk sama-sama meraihkan majlis lawatan kerja yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi ke UTM yang ditunggu-tunggu. Allahumma ya basiqal yadaini bil 'atiyah, kami menadah tangan memohon doa restu dari-Mu agar khidmat kami adalah khidmat yang Engkau redai. Ya Allah, ya Tuhan kami, petuturan kami adalah petuturan yang disenangi, pendengaran kami pendengaran yang direstui, penglihatan kami penglihatan yang diberkati.
amalan kami amalan yang dirahmati, pengorbanan kami pengorbanan yang disyukuri, dan jasa kami jasa yang diingati. Allahumma ya sami'ad du'a, kehadratmu doa kami persembahkan. Engkau kurniakanlah kepada kami restu dan keredaan, agar majlis ini sentiasa mendapat keberkatan di bawah naungan Tuhan yang Maha Rahman. Allahumma ya dzal fadli wal ihsan, kami memohon ihsan-Mu ya Allah. Engkau kurniakanlah kerahmatan terhadap usaha kami dalam merencana segala pembangunan yang dirancang. Kami memohon redha-Mu ya Allah. Permudahkanlah segala cabaran maupun kesulitan yang kami hadapi. Engkau jauhkanlah segala bala bencana dan wabak penyakit daripada menimpa kami. Kurniakanlah kepada kami kecekalan, kesabaran dan kekuatan untuk terus-menerus memacu kecemerlangan di universiti yang kami kasihi. Allahumma ya Hafiz, ya Raqib, ya Allah, kami memohon kepadamu, peliharalah serta lindungilah dengan sepenuh riayah, peliharaan keselamatan dan kesihatan ke atas para pemimpin kami yang menjaga urusan pentadbiran di negara ini. Engkau campakkan nilai-nilai ukhuwah dalam pekerjaan kami. Berilah kami kesenangan dan kemudahan dalam melaksanakan gerak kerja kami demi membangunkan universiti kami. Berilah kekuatan kepada pimpinan-pimpinan universiti agar mereka mampu membawa Universiti Teknikal Malaysia Melaka ini terus memacu kecemerlangan. Allahumma ya zal jalali wal ikram, Engkau kurniakan kepada mahasiswa anak-anak kebanggaan sikap cintakan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sains, teknologi dan yang berkaitan, agar dapat lahir generasi yang kreatif minda dan fikiran, generasi yang aktif tenaga tubuh badan, generasi yang bijak merencana segala kesempatan, generasi yang mampu merealisasikan segala idea dan agenda kebangsaan, generasi yang mampu membina ketamadunan dan memanfaatkan alam ciptaan Tuhan, generasi yang mampu menuju ke arah realiti kebenaran agar dapat dikenali identiti dan jati diri bangsa berwawasan, seterusnya mampu menjulang agama, bangsa dan negara kebanggaan. Kurniakan kepada kami ya Allah sifat kerajinan dan jitu agar dapat dijana idea dan kolaborasi padu, agar dapat kami terokai ilmu setiap penjuru, agar dapat kami manipulasi setiap inci khazanah alam ciptaan-Mu, agar dapat kami manfaatkan setiap kesempatan dan waktu, agar kecemerlangan sains dan teknologi dapat kami teraju, agar dapat dilahirkan inovasi-inovasi baru, agar dengannya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat terbantu, seterusnya transformasi dan faedah ekonomi negara terpacu. Engkau anugerahkanlah kami dengan nikmat keamanan dan kestabilan, moga dapat memandu universiti ke arah kecemerlangan dan kegemilangan, menerajui sains, teknologi dan inovasi menjadi keutamaan. Harum UTM kekal terpahat di dunia tanpa sepadan. Lantas kami mohon pertolongan-Mu ya Allah, agar kami sentiasa berada di dalam petunjuk-Mu. Kurniakan kepada kami jalan lurus, bukan jalan berliku, agar hidup dan matinya kami hanya untuk Tuhan dan satu. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman wa la maqtulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Yang berhormat Menteri dan hadirin sekalian, pergi ke kota membeli selasih, mencari manisan buat halwa, berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Seterusnya majlis menjemput Yang Berusaha Profesor Teknologi Dr. Masih Kamaludin dan Chancellor UTM untuk menyampaikan kata-kata beliau. Seterusnya menyampaikan kalimat pencapaian dan perencanaan hal tujuh UTM. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Megat Sani bin Megat Ahmad Sufian, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Haji Hazim bin Hassan, Pengurusi Lembaga Pengarah UTM.
Yang Berusaha Tuan Haji Kamul Zaman bin Muhammad Mahmud, Setiausaha Bahagian Kewangan Kementerian Pendidikan Tinggi, merangkap ahli Lembaga Pengarah UTM. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syarif bin Zahid, ahli Lembaga Pengarah UTM. Yang Berusaha Encik Ahmad Rizal bin Adnan, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Pendidikan dan Antarabangsa. Yang berbahagia Datuk Muhammad Syarif bin Abdullah, Pengarah Bahagian Kolaborasi Industri dan Masyarakat. Saudari Norma binti Badrul Hisham, YDP MTT UTM, pegawai-pegawai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, pegawai-pegawai kanan universiti, wakil media massa, seterusnya para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam UTM ku sayang, menjajar universiti melonjak ke hadapan. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran terhadap Allah SWT kerana di atas limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini di makmal ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi, kerana sudi berkunjung ke UTM. Selamat datang Datuk Seri. Untuk makluman Yang Berhormat, warga UTM sebenarnya sudah lama menantikan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri ke kampus kami. Alhamdulillah, akhirnya pada hari ini Yang Berhormat Datuk Seri berkunjung kemari dan lawatan ini merupakan satu penghormatan bagi kami kerana UTM merupakan MTUN pertama yang dikunjungi oleh Yang Berhormat Datuk Seri. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Kehadiran YBM kami alukan, moga diiringi restu ilahi. Bagi pihak UTM juga, saya ingin mengalu-alukan kehadiran warga Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri dan delegasi, sekarang kita berada di kampus teknologi UTM yang menempatkan 4 buah fakulti dan secara spesifiknya adalah Fakulti Teknologi Kejuruteraan ruang taklimat kami ini merupakan sebahagian daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Dan makmal yang kita berada sekarang adalah di makmal teknologi plastik, yang mana saya ingin perkenalkan mesin di sebelah kiri saya ni adalah mesin plastik injection molding yang mana berhasil mengeluarkan face shield seperti di sana pada waktu PKP bersama industri. Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin sekalian, di kesempatan ini juga saya ingin membentangkan 2 perkara berkenaan dengan UTM untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin sekalian. Yang pertama ialah pencapaian UTM bagi tahun 2022 dan yang kedua ialah perancangan hala tuju UTM bagi tahun 2023. Kita mulakan. Pertama sekali saya ingin rakamkan dan juga kita recap bersama amanat Menteri Pendidikan Tinggi pada 2023 berkenaan 11 perkara fokus yang mana bersama dengan ini kami telah membangunkan Plan Strategi 2023 hingga 2025 yang mana temanya adalah menjajar universiti melonjak ke hadapan melalui 5 teras strategik, iaitu yang pertama adalah memperkasakan TVET meluncur kerjaya, yang kedua adalah mempromosikan RISE menjana pendapatan, yang ketiga menjuarai khidmat insani mengundang kesejahteraan, yang keempat mencetus ekosistem rancak melestari universiti dan seterusnya, yang kelima mengembangkan nilai mengambil kemakmuran. Di sini kita telah mappingkan setiap fokus daripada amanat YBM dengan bersama dengan plan strategik kami, yang mana setiap fokus dari fokus pertama hingga yang ke-11 kita mappingkan dengan plan strategik kami. Bersama di atas meja juga Datuk Seri, saya ada kepilkan buku plan strategik dan juga pencapaian 2022. Fokus utama kami buat masa ini adalah pemerkasaan TVET, yang mana ini juga selaras dengan fokus ke-7 Datuk Seri, yang mana untuk UTM kita memperkasakan high TVET. High TVET di UTM bermaksud kita yang ini disetujui bersama dengan MTUN yang lain, yang mana aspek pertama adalah program yang menjurus bidang pekerjaan khusus, yang kedua berorientasikan praktikal minimum 50% dan seterusnya mode industri 2U2I atau WBL, Work Based Learning. Namun di UTM, bidang tujuan utama kami adalah Advanced Manufacturing Technology dan Computing Technology. Dan secara
perbandingan antara program yang ditawarkan oleh UTEM dan Politeknik dan Kolej Profesional ialah kita lebih advance, yang mana sekiranya di antara bidang ialah industrial machining contohnya, mereka menyentuh pada level 2 hingga 3 sahaja, tapi kita di sini introduce 3 hingga 5 akses, dan seterusnya setiap pensyarah pengajar dan jurutera pengajar kami harus mempunyai sekurang-kurangnya 1 persijilan industri. Dan setiap student kami juga apabila graduate mempunyai 1 sijil persijilan yang dikenakan oleh industri. Ini yang dinyatakan dengan high TVET kami, iaitu penguasaan TVET, program work based learning, yang mana 30% pelajar ditawarkan pekerjaan sebelum tamat pengajian dengan tawaran gaji sekitar 1,500 sehingga 4,700. Dan kemudiannya kami juga ada menawarkan program berasaskan industri Sarjana Muda Teknologi bersama ZEM, yang ini bersama China secara pesisir, yang mana program ini adalah ke arah Internet of Things, telekomunikasi dan pengkomputeran awan dan aplikasi, yang mana penjanaan pendapatan dianggarkan dalam 2.67 juta untuk 3 tahun dari 3 program. Dan seterusnya program fleksibel dan anjal yang akan ditawarkan pada bulan Oktober ini untuk semester 1 2023-2024, yang mana program akan ditawarkan sehingga 2 tahun di rumah, dan 7 program IT telah pun berjalan untuk tempoh 3 tahun sahaja. Dan mana kita telah membuat pengiraan penjimatan kos sara hidup pelajar dianggarkan sehingga 20%. Seterusnya, pihak UTEM juga tidak ketinggalan menerima bantuan daripada KPT dari segi KPT PACE untuk upskilling program, yang mana kita telah menerima lebih kurang 4.6 juta dalam bidang maritime, IoT, OSH, welding, NDT dan lain-lain lagi. Dan dari segi peruntukan dalaman dengan persetujuan Dewan Pengarah dan pengurusan tertinggi, kita juga memberikan peruntukan khas dari universiti dalam RM500,000 untuk persijilan dalam sektor oil and gas kepada pelajar-pelajar kita, terutamanya yang mengambil teknologi welding. Seterusnya adalah persijilan profesional pelajar. Ini yang saya nyatakan tadi, sasaran 1 pelajar 1 sijil profesional, dan alhamdulillah untuk alumni 2022 100% mempunyai 1 sijil profesional. Dan untuk maklumat Datuk Seri, item ke-7, kita mempunyai teaching factory yang mana telah berjaya menghasilkan mesin CNC kita sendiri yang diberi nama Kesidang, yang ini dihasilkan oleh pelajar bersama dengan supervision beberapa pakar daripada lecturer kita sendiri. Nanti kita akan visit di bilik sebelah. Okay, next. Sasaran kami adalah tambahan 10 program TVET, ijazah sarjana muda, dan 4 program pasca siswaza, yang mana sehingga sekini enrollment program TVET adalah dalam 70%, 73%. Dan target kami by 2025 adalah 80% program TVET dan enrollment program kejuruteraan adalah 20%. Dan 70% kemasukan UTEM sehingga kini adalah lepasan politeknik. Ini adalah rating keboleh pasaran graduan. Untuk tahun 2022, alhamdulillah kita mendapat keseluruhan dalam 96.4, walaupun inofficial tapi ini daripada website KPT 96.4, yes. Dan yang menariknya, responden yang menjawab ni adalah 99%. So kita boleh kata data kita lebih autentik kan. So next. Yang saya nak paparkan ialah berkenaan dengan pencapaian gaji premium. 7.6% daripada graduan kita mendapat gaji premium daripada syarikat-syarikat seperti Intel, Infineon, SunPower, Sitera, Sandavi dan Disco. Dan yang menariknya di sini yang saya nak paparkan ialah di MNC, swasta multinasional adalah 43.8%, di mana range gaji dalam RM2,000 hingga RM3,000. Next. Untuk makluman Datuk Seri dan hadirin sekalian, kami juga tidak melupakan masyarakat. Sebagai satu universiti teknikal tunggal di negeri Melaka, kita sentiasa memasyarakatkan universiti dan juga kita memberi knowledge transfer kepada rakyat setempat. Maka adanya program Duta TVET UTEM. Ini inspirated by program Unity yang mana telah dilakukan oleh BKIM
tempoh hari untuk program Unity di kawasan-kawasan lain. Jadi kita framekan semula kepada duta tiga UTM menggunakan dana matching daripada kawasan dan juga universiti. Jadi kita ada projek ni saya boleh kata berjaya, yang mana ada projek yang telah dijalankan dan nanti kita akan ada demo sedikit berkenaan dengan projek yang telah dijalankan. Okay. Dan ini adalah kita punya framework dan juga kita punya timeline untuk setiap projek. Untuk makluman Datuk Seri, seperti program kita ada inisiatif nak buat di Kota Tinggi, di kawasan Sendiri dan Johor Lama, dan gerak kerja telah pun dilakukan. Dan perbincangan bersama RSB telah dijalankan dan insyaAllah RSB akan menaja sebahagian daripada program tersebut. Dan kami akan make sure benda ini jadi annual program, bukan untuk tahun ini saja. So ini adalah projek-projek yang telah dan akan dijalankan. So ini juga adalah gambaran basic kesidang yang telah dibangunkan oleh Fajar dan Pesyara di Teaching Factory. Dan sekarang in proses adalah mereka sedang bangunkan Teaching Factory Operation System yang mana mempunyai nilai value dalam 10K. Untuk makluman Datuk Seri, sekiranya mesin CNC ini berjaya kita patentkan, kita dah buat patent filing, kita berhasrat untuk memasarkan kepada semua politeknik dan juga college community. Sebab kos untuk CNC machine satu saja kalau kita import daripada Jerman is 600,000. So yang ini kita jual dalam 50 hingga 60,000 saja. Dan kita customize ikut PMP yang sepatutnya. Okay. Seterusnya, fokus kedua yang sangat kita tekankan buat masa ini adalah pengkomersialan dan keusahawanan. Kita panggil RISE, which is Research, Innovation, Commercialization and Entrepreneurship. So that it close the loop. Dia tak ada hanging dekat innovation saja dan setiap inovasi masuk dekat value of death. Kita nak dia close the loop sampai dia dapat dipasarkan. So yang ini inisiatif daripada tim DVC Research kita, Prof. Ghazali, yang mana melibatkan kepada Research Management Center, COE dan juga kita punya research group. Dan Alhamdulillah kita telah berjaya mempertingkatkan numbers of patent, numbers of publications, dan juga yang penting ni adalah dari segi citations dan juga impact. Saya nak tekankan ialah dari segi impact. Sebab sebelum ni, saya berikan 10 tahun terdahulu, UTM utamakan kepada baru nak wujudkan culture research. Sekarang ni, Pesyarah kita dah berlumba-lumba ke arah high impact research. Yang mana terbukti daripada 51% adalah highly cited researchers, lebih daripada H-index 5 composition di UTM sendiri. Okay, next. Yang ini adalah grant aktif sejak tahun 22 hingga 2023. So overall kita ada dalam 21 juta, yang mana daripada industri so far ada 1.9 million dan antarabangsa 4.6 juta. Ini yang saya nak tunjukkan pada Datuk Seri. Inisiatif yang diambil, kita menggalakkan matching grants daripada universiti bersama dengan partner daripada international. Dan seterusnya dari segi jurnal dan persidangan, jumlah penerbitan kita juga meningkat kepada artikel jurnal dekat 1022, yang mana yang saya nak tekankan adalah jumlah penerbitan yang bersama, afiliasi bersama dengan pihak antarabangsa dan juga industri, yang mana ini juga meningkat kepada 34% dan juga 58%. Dan satu lagi, ini yang saya nyatakan, kita researcher UTM telah beralih ke arah high impact research, yang mana kebanyakan 38.7% bagi tahun 2022 mereka berfokus kepada jurnal yang berimpact tinggi, iaitu Q1 dan Q2. Dan inovasi baru, bagi inovasi baru kita ada beberapa patent granted dalam 7 dan patent file dalam 11, and commercialized product kita ada 3. Teknologi know-how untuk licensing ada 2 dan lain-lain akhir adalah 83. Dan ini untuk pencapaian mayoral dan sasaran. Alhamdulillah akhirnya kita dapat, markah kami mencecah kepada markah 5 bintang. Walaupun sudah banyak tahun ke arah 4 bintang dan juga 3 bintang. So walaupun belum official lagi, tapi kita dah menepasi sasaran untuk 5 bintang.
Datuk Seri dan hadirin sekalian, kami di UTM juga seperti saya nyatakan, kita bekerja rapat dengan state government, dengan Melaka. Kita tidak meninggalkan rakyat Melaka, kita tak meninggalkan state government, yang mana kita telah menubuhkan satu pusat kolaborasi bersama Kerajaan Melaka dinamakan RISE, RISE Melaka UTM. Di sini, pihak government sendiri, state telah mengeluarkan dana sebanyak 100 setiap tahun untuk mana-mana projek kajian dan juga CSR bersama dengan state. Jadi ini antara contoh projek yang bersama dengan Kerajaan Negeri Melaka, yang mana kita akan menjadi part of the dirantau untuk nomad digital, smart flight and observatory system, smart 3D printer, makmal hayat dan sebagainya. So projek ini masih lagi berjalan. Dan ini perancangan bersama dengan state dan edu pelancongan. Kita tidak ketinggalan untuk program edu pelancongan sehingga ke Oktober 2023. Dan sekiranya Datuk Seri masih ingat, Datuk Seri pernah launching Blue Dot di UTM pada tahun 2013, yang mana pada masa itu inisiatif ini adalah untuk perkongsian bijak melalui jaringan pendidikan yang melibatkan universiti, sekolah, projek college vocational dan komuniti dan masyarakat. Oleh itu, kita memang tidak meninggalkan projek ini, even kita evolvekan projek ini di bawah RISE. Okay, next. Yang mana ini pada 29/3/2013. So sebenarnya pada masa itu lagi saya kagum telah konsep Blue Dot adalah sebenarnya menepati konsep quadruple helix, yang mana sekarang kita ke arah itu, yang mengandungi 5 bahagian: inovasi konsep, idea, inovasi produk, inovasi menjana kejayaan, inovasi kesimpulan dan inovasi produk. Jadi kita evolvekan dia di bawah RISE kerana RISE dia close the loop ekosistem, ada entrepreneurs. So kita nak dia commercial selepas innovation, kita tak nak dia stop dekat idea saja. So ini antara pencapaian pusat inovatif kreatif yang kita dah ada industri partner bersama Samsung, Cyber Security, MDAC, dan ditempatkan di Samsung IoT Academy di bangunan ini juga, Datuk Seri. Okey, next. Untuk makluman Datuk Seri dan hadirin sekalian, di UTM kita ada 6 Center of Excellence, iaitu yang berteraskan kepada Advanced Manufacturing Technology dan Advanced Computing Technology. So setiap COE kita ada industri partner. We have our main industry partner yang membantu dari segi memberi dana, menjalankan pendidikan bersama, pengkomersialan dan juga dari segi PNP. Okay. So yang di sini saya nak nyatakan beberapa projek berimpak. Antaranya ialah real-time lightning, 3D imaging and forecasting for sustainable and reliable supply energy and storm disaster early warning. Ini adalah 4 juta, bernilai 4 juta daripada JICA, Japan, 4 juta. Dan development of industrial digital monitoring system for asset tracking and quality analysis. Yang ini adalah matching grant bersama industri, 50,000. Konsultansi pendidikan, penilaian latihan untuk syarikat Infineon, PNB dan Carrier International. Dan kami juga telah mengeluarkan Suci Urinal System, Suci URI 2022, HVLS Fan, UTM Surya Giant Fan, Trash Sorting IoT, e-Beca dan Proton Mobility Challenge. Dan seterusnya untuk Focal 2023, of course kita akan terus implement untuk IR 4.0 for Frontier Technology in Design Manufacturing, yang mana proses ini telah berjalan. Dan kita berharap untuk increase number of industrial demand driven project dan another new few research project dengan Petronas. Ini adalah contoh partner industri UTM di bawah COE. Dan hasil projek kerjasama bersama industri, kita telah berjaya dalam 200,000 untuk projek UTM Perkeso, reka bentuk dan pembangunan soket prostetik untuk kaki palsu menggunakan teknologi pencetakan 3D dan dalam proses pengkomersialan, dan 400,000 untuk reka bentuk analisa pembangunan bandar rula bagi refinery plant projek dalam proses fabrikasi, dan 210,000 dengan sawit pack bagi projek reka bentuk dan pembangunan mesin dekorer yang digunakan untuk industri kelapa sawit.
kita bersama Dream Age. Ini adalah satu projek yang boleh dibanggakan, hasil consultation dan pendidikan researcher dalam sistem pemasakan rangkaian kuasa otomotif bagi BMW. Di mana researcher kita berjaya membangunkan PLC dan integrasi sistem untuk human machine interface bagi sistem BMW. Dan seterusnya adalah projek One Semi yang bakal kami tandatangani perjanjian dalam 600,000 secara total pada bulan Jun. Seterusnya fokus kelima yang berkait dengan fokus kelima amanat menteri adalah pendigitalisan. Kita tidak meninggalkan inisiatif ini, even kita memang sangat berharap bantuan daripada KPT. Saya akan bentang di EPU pada 10 hari bulan untuk bajet agenda pendigitalan. Yang paling utama Datuk Seri, kami sangat perlukan bajet untuk data recovery center DRC. Sebab sejak penubuhan kita belum ada lagi DRC, dan kami fikir ini paling penting lah untuk masa sekarang. Dan of course kita tidak tinggalkan juga platform digital bagi pengajaran dan pembelajaran untuk kita upgrade kita punya infrastruktur dan infrastruktur untuk ODL, platform micro-credential, dan AR/VR dalam PDP TVET. Dan untuk pembangunan platform micro-credential, massive dan UCRES ni, kita pun telah berjaya menyediakan untuk 13 kursus. Dan ini 10 kursus dalam MC, micro-credentials. Dan seterusnya, saya akan terangkan meningkatkan bakat global melalui jaringan strategik fokus 6, yang mana bawah pusat pembelajaran learning center luar negara yang telah sedia ada, kita ada di UAE, Abu Dhabi, dan sejak 2017 hingga sekarang, yang mana hasil daripada kerjasama ini kita telah mendapat 200 pelajar dengan penjanaan pendapatan 7 juta. Dan di Indonesia kita ada beberapa, ada 3 di Universiti Islam Batik, yang mana jumlah penjanaan pendapatan 1 juta, Politeknik Negeri Jakarta PNJ 3 juta, dan Universitas Aisyah di Jogja dalam 500,000. Seterusnya untuk tahun ini, target kita ialah untuk buat learning center yang baru di Sultan Kudarat State University dan Quezon City University di Filipina. Ini adalah satu market baru, dan sekiranya kita berjaya, sepatutnya kita sign MOA pada bulan 6 atau bulan 7 ni. Kita adalah yang pertama yang masuk mempelopori Filipina. Di China 2023 juga, targetnya di Zhengzhou Youth Vocational Secondary Professional dalam bidang IT, program sarjana muda dan sasaran pelajar dalam 500 setahun. Dan di Sri Lanka 2023, yang mana mereka berminat untuk franchise program kita, TVET especially, di College of Management and Technology Campus, bidang IT dan Business Admin, program sarjana. Dan jumlah penjanaan yang kita sasarkan adalah sebanyak 11.5 juta untuk 5 pusat pembelajaran sedia ada. Okey, di Malaysia sendiri, lokal, kita sudah ada learning center di Melaka, Perak dan Sabah. Bidang adalah kejuruteraan mechanical dan kejuruteraan elektrik, adalah program sarjana muda secara separuh masa, dan jumlah pelajar sehingga hari ini secara part-time adalah 400 orang, dan jumlah penjanaan pendapatan sehingga hari ini adalah 1 juta. Dan saya ingin rekod balik, ingatkan Datuk Seri semasa di lawatan ziarah arwah Muhammad Izzuan di Mansur pada 16 Disember 2022 di Fazal Ohim Kota Tinggi, yang mana kami nak menyambut saranan Datuk Seri kalau UTM buka kampus satelit di Kota Tinggi, Datuk Seri akan luruskan. Jadi kita buat kajian awal terlebih dahulu, nak tengok pull and demand. So, bidang tim TNCA saya telah buat kajian Datuk Seri, kajian awal. Cadangannya di Kota Tinggi surprisingly memerangsangkan sasaran jumlah pelajar dalam 1,500 sehingga 2030 dan sasaran penjanaan pendapatan 5.1 juta. Bidang adalah teknologi kejuruteraan, IT dan pengurusan. Next, saya boleh tunjukkan sedikit data penduduk. Kita dapatkan daripada
belia untuk menyambung pelajaran dan sekiranya ia bekerja bersama dengan UTM di cawangan Kota Tinggi. Next. Dan ini yang dikatakan dan bidang yang kita lihat keperluan dia sekarang adalah bidang kimia petroleum dan juga getah plastik yang paling utama, dan seterusnya adalah ICT dan logistik. Namun Datuk Seri, saya akan bentang secara formal dengan Datuk Seri nanti bila data dah lengkap. So ini adalah kajian awal untuk kita bentang bersama nantilah secara total dari segi cost dan sebagainya, capex dan opex. So bidang yang boleh ditawarkan adalah teknologi, pengurusan rantai bekalan logistik, inovasi teknologi dan seterusnya, ICT lah. Kami melihat di kawasan tu yang baiknya ialah dia berdekatan dengan pengerang Petronas dan sebagainya, dan dimaklumkan Petronas sebelum ni bekerja rapat dengan College Community Perak, namun sehingga 2016 saja. Jadi tiada takers untuk high TVET untuk bersama dengan Petronas hingga hari ini. Okey, next. Membagi akses dan pembiayaan pendidikan, fokus dulu. So kita juga tidak melupakan hal ini dan kita menyambut rapat isu ini Datuk Seri, yang mana kita menawarkan tawaran beasiswa UTM di bawah Yayasan Chancellor yang dipanggil Anak Emas UTM. Yang ini dia tidak sama dengan sulung, mana yang maksudnya golongan asnaf yang memerlukan dan mempunyai pencapaian yang baik, kita bantu dari segi allowance dan juga yuran pengajian. Dan kita dalam proses pewujudan beasiswa yang baru untuk pelajar undergrad dan juga pelajar postgrad untuk kerja khusus dan juga research, dan memperuntukkan bayaran dana untuk sijil profesional dalam bidang oil and gas. Next. Dan seterusnya program sulung. Untuk tahun ini kita mensasarkan 1 juta 2023 yang kita sasarkan untuk 20 student. Namun kami masih menunggu feedback terkini daripada KPT dari segi amount untuk seorang pelajar. Kalau di UTM untuk pengajian saja nanti 35,000. Kalau ikut sulung yang sebelum ni 50,000. Termasuk allowance. Yuran saja. Satu tahun dalam 8,000. 8,000 yuran setahun kan? Yuran saja. Sebab kalau engineering 4 tahun Datuk Seri, so 32,000. That's why kalau ikut yang sulung lama dia 50,000 untuk satu student. So kita target untuk tahun ni je 20 hingga 25 pelajar lah kita cuba bantu untuk intake bulan 10 ni Datuk Seri. Untuk tahun 2024 kita target dalam 40 dan seterusnya kita increase to 60, dan kalau ada bajet lagi kita tambah lagi Datuk Seri. Dan seterusnya inisiatif daripada HEPA Datuk Seri adalah Minu Rahma, Minu Siswa Rahma, Food Bank dan juga Tua K Food Campus. Tua K Food Campus ni memang inisiatif UTM sendiri di bawah Yayasan Chancellor, yang mana pelajar asnaf B40 mereka cuma perlu bawa QR code di phone dan pergi scan saja di kafe untuk mendapatkan makanan percuma. Dan agihan bantuan zakat untuk 2022 sebenarnya kita mencapai 12 juta kutipan zakat tahun lepas. Next. Okay, next. Next. Okay, dan untuk pemangkasaan mahasiswa bagi fokus 11, kita ada branding yang kita letakkan untuk pelajar selepas mereka graduate, iaitu Tua dan Teja. Tua adalah maksudnya tangkap
yang mana dari segi akademik sehinggalah kepada etika dan rohani. Dan Tuan Yutan juga is not just tanja, dia meliputi kepada keupayaan, kebajikan dan juga kesejahteraan pelajar itu sendiri. Okay. Next. Dan bagi pemangkasan mahasiswa, kita juga telah berjalan seiring dengan apa yang disarankan, yang mana contohnya bagi situasi semasa pemilihan MPP dijalankan sepenuhnya oleh CEC, diberi kuasa terus kepada CEC untuk menjalankan proses pilihan raya, dan seterusnya otonomi pengurusan yang merujuk kepada program melibat kepada certain had kepada pengurusan TNC atau ANC. Kita akan perbarui kepada pengerusi dan juga YDP sendiri. Dalam untuk memperkasa mahasiswa, kita juga berjalan seiring Datuk Seri bersama dengan rakan kerjasama, iaitu dari segi Yayasan Rakyat, ILEAD, HRD Corp, ISCAN, MDEC, SME Corp, YAPIM, yang mana mereka banyak menajuk program-program kepimpinan bersama, dan maka program-program pelajar seperti kepimpinan yang baru-baru ini dijalankan dengan ILEAD secara percuma. Mereka menaja keseluruhan. Dan kita juga menjalankan job at campus. Ditawar bermula 2021 dengan peningkatan penyertaan yang merangsangkan. Pada 2022 kita dapat peningkatan sehingga 160 orang, 68 orang daripada 30 orang yang terlibat dalam job at campus. So kita ada kios Nescafe, Ekosiswa dan macam-macam lagi. Kita ada sasar niaga yang menempatkan pekerjaan itu dijalankan oleh pelajar. Okay. So untuk projek keusahawanan, kita ada digital entrepreneurship dan juga social enterprise, yang mana ini banyak dijalankan oleh CREATE, Department CREATE dan juga Fakulti Teknologi kita. Dan bagi program lain yang berimpak Datuk Seri, the nearest adalah pitching competition 2022, 12 hingga 14 Mei, pertandingan akhir dekat UTM sendiri, dan National Training Week bersama HRD Corp, UTM dan Perkeso pada 22 Mei hingga 31 Mei. Okay, next. Dan kita juga aktif dengan penganjuran sukan, masum dan konvensyen mahasiswa kebangsaan kerjasama ILEAD, Kementerian Belia dan Sukan. Okay, Datuk Seri, kita juga ke arah kemajuan kewangan UTM. Untuk makluman, geran kerajaan yang diperuntukkan pada sehingga hari ini adalah 2023 adalah sebanyak 231 juta dan penggunaan result universiti adalah sebanyak 67 juta. 23% kita menggunakan result universiti. Okey. Sehingga hari ini income yang kita juga ada mensasarkan penjanaan yang mana sehingga 63.23 juta, dan sehingga ini kita telah mendapat 35.5 juta penjanaan untuk kuartal pertama. Okay. Itu yang baik, tapi saya ada tersenyum untuk bajet kami. Okay, dan perbandingan kedudukan hasil universiti mengikut tahun, Datuk Seri, untuk tahun 2022 sebenarnya kita ada lonjakan dari segi kita punya penjanaan dan juga reserve universiti. Dan kita sangat menitik beratkan perkhidmatan kos kepada pelajar. Jadi kalau ditunjukkan di sini, bagi tahun 2022 kita berjaya menurunkan lagi 5% daripada 18,000 kepada 17,159. So matlamat kami adalah menurunkan sehingga ke sasaran KPT iaitu 16,000, tapi kita perlu menambahkan bilangan pelajar. Dan ini adalah UTM Holding, anak syarikat kami. Ada UTM Holding, kita ada UTM Holding Properties, yang mana sejak 2022 sehingga sekarang kita bekerja rapat dengan UTM Holding, membantu dalam kita punya licensing, membantu dalam pembangunan dan juga penjanaan. Dan untuk tahun ini, Datuk Seri, Holding telah berjaya memberi kami dividen sebanyak 5 juta untuk membantu penjanaan universiti.
teknologi, pengkomersialan, pendidikan latihan, pelestarian, pencegahan. Dan untuk latihan, pendidikan latihan sebenarnya kita telah membutuhkan satu provos di bawah Tijana, di bawah pimpinan Datuk Jailani untuk melihat kepada penjanaan dari segi education based training, seperti training sekolah internasional, pendidikan swasta dan sebagainya. So kita juga menyahut saranan daripada JPT untuk pemasangan solar bagi perkhidmatan elektrik, dan kini dalam proses kebuat voting dan juga kebuat LPU kita. Secara awalnya pihak LPU kita telah bersetuju untuk menjalankan projek ini lah. Okay. Dan untuk maklumat tersendiri, kita antara universiti yang sangat menekankan hijau, kampus hijau. Dan kita bergerak rapat di bawah kita punya pusat sensei kita panggil, untuk smart environment, untuk melihat kepada penjimatan penggunaan elektrik dan juga kualiti air. Penjimatan elektrik contohnya, sejak awal penubuhan kita sebenarnya penggunaan satu bulan adalah dalam 1.2 to 2 million, tapi dengan inisiatif penjimatan yang dilakukan oleh sensei, kita berjaya menurun sehingga 600,000 sebulan. Dan seterusnya kita predict kalau kita punya solar, kita dapat jimat sehingga 30%, tambahan 30%. Okay, next. Okay, itu saja Tuan Sri daripada saya. Majlis meletakkan juta terima kasih atas ucapan agak luas serta taklimat pencapaian dan perancangan hal tuju UTM oleh Profesor dan Chancellor itu tadi. Yang berhormat Datuk Seri serta hadirin sekalian, mendayung sampan bukannya mudah. Berteman ombak mencari bekalan, tampillah Datuk Seri bersama madah. Ucapan kenangan kita nantikan. Seterusnya, majlis menjemput yang berhormat Datuk Seri Muhammad Karim Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi, untuk memberikan sepatah dua kata beliau. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Datuk Dr. Megat Sani, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi. Yang bahagia Pengurusi Lembaga Pengarah Datuk Seri Dr. Hasim dan ahli Lembaga Pengarah. Yang berusaha Profesor Teknologis Dr. Masila, Naib Chancellor UTM dan barisan kepimpinan tertinggi UTM, kawan-kawan daripada kementerian, yang di-Ketua MPP UTM, Saudari Norma, semua yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ucapkan banyak terima kasih kerana dapat bersama-sama hadir ke UTM pada pagi ini untuk lawatan saya yang pertama semenjak menjadi Menteri Pendidikan Tinggi. Saya ingat kali terakhir saya hadir di UTM ialah pada tahun 2013. Jadi 10 tahun kemudian saya dapat datang. Dan hari ini bukan ke kampus utama tetapi ke kampus teknologi. Satu kampus yang baru diwujudkan. Apapun saya ucapkan banyak terima kasih, bukan tidak mau datang lebih awal, tetapi yang pentingnya saya beri peluang kepada universiti untuk buat persediaan. Dan nampak memang persediaan itu dibuat
peranan dan perkara-perkara yang telah saya bentangkan semasa saya menyampaikan amanat tahun 2023. Dan ini universiti yang pertama yang menyampaikan taklimat betul-betul ikut amanat menteri. Jadi soalnya, bila dah buat begitu, macam mana nak soal? Tapi apa pun, saya ucapkan berbanyak terima kasih atas persediaan menjayakan lawatan ini, dan saya ambil kesempatan untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri yang kita masih lagi dalam bulan Syawal. Sebagaimana kita sedia maklum, sektor pendidikan tinggi memainkan peranan yang sangat penting untuk negara. Jatuh bangun, maju mundur negara bergantung kepada apa yang kita lakukan dalam sektor pendidikan tinggi. Hari ini kita berada dalam dunia yang tiada sepadan. Dunia global yang memerlukan bukan sahaja kita memajukan negara kita, tetapi kita mesti juga mampu untuk memastikan negara kita boleh bersaing dan juga berjaya. Di samping itu, kita juga adalah komuniti global. Banyak isu-isu cabaran-cabaran dunia yang kita tidak boleh pandang ringan, dan sebagai salah satu daripada anggota masyarakat dan negara yang bertamadun, kita juga perlu memberi perhatian kepada segala isu dan masalah yang dihadapi oleh dunia. Maka di sinilah sewajarnya memberi kesedaran kepada kita betapa pentingnya dan betapa mustahaknya peranan dan tanggungjawab kita dalam memastikan negara kita berjaya. Dalam sistem pendidikan tinggi, kita merupakan salah satu daripada pemain-pemainnya, iaitu institusi seperti universiti. Tetapi kita juga adalah sebuah universiti. Kita bukan sekolah menengah, kita bukan sekolah tinggi. Kita adalah universiti. Maka peranan kita bukan saja untuk memastikan pelajar yang ada semasa mereka menuntut di sini berjaya, tetapi peranan kita lebih besar lagi. Memang benar kita perlu pastikan pelajar-pelajar itu berjaya, tetapi kita sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi juga mempunyai peranan. Bukan saja untuk mencipta ilmu baru, menemu ilmu-ilmu baru, tujuan seperti RISE tadi, akhirnya inovasi. Tetapi kita juga mesti pastikan kita dapat memindahkan ilmu supaya masyarakat mendapat manfaat daripada kita. Wujudan kehadiran universiti, institusi bukan untuk melihat ke dalam, tetapi untuk melihat keluar. Atas sebab itulah, dalam sistem kita, untuk universiti awam saja kita mempunyai 20 universiti. Setiap universiti itu mempunyai peranan matlamat dan hala tuju mereka masing-masing. Dan UTM tak boleh lari daripada pastikan peranan dan matlamat objektif penubuhannya ialah sebagai satu universiti yang bidang pujaannya ialah advanced computing technology dan advanced manufacturing. Itu core, bukannya yang lain-lain, itu universiti lain.
Tetapi untuk UTM, tanggungjawab yang diberikan oleh negara, yang kementerian nak pastikan ia benar-benar boleh capai matlamat untuk negara dalam bidang advanced computing technology dan advanced manufacturing. Jadi untuk itu, saya berharap ini bukannya universiti tak buat, tapi first time saya nak sarankan. Pertamanya, universiti mesti ada plan ala tuju yang sangat jelas bagaimana dia nak bawa dan capai perkara ini untuk negara. Itu master plan 10 tahun, 20 tahun. 10 tahun, 20 tahun, dan bagi visi bagaimana untuk wujudkan pelan-pelan tindakan. Tidak ada strategi plan, okeylah tu. Tapi kita tambah baik. Jadi maknanya universiti ni dari segi dia punya bigger picture untuk negara apa dia, dan bagi visi dalam tempoh seseorang visi itu tak kira lah 10 tahun lagi akan datang, ada yang akan datang. Bagaimana dia nak menterjemah dan mencapai matlamat tersebut. Jadi ini satu yang perlu dilakukan, dan sudah tentulah dalam konteks yang lain bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, kita juga nak lihat sejauh mana impak kewujudan sesebuah universiti itu untuk negara. Universiti ini dah 23 tahun. Sejauh mana impak? Takkan kita hanya nak beritahu setiap tahun kita keluarkan pekerja, kita keluarkan modal insan, kita keluarkan bakat. Tak cukup. Dari segi negara mesti keterlihatan, mesti ada keterlihatan. Jadi apa kebanggaan yang universiti nak wawarkan yang berapa setahun dapat 200 juta lebih, setiap tahun dapat 200 juta lebih itu jangan potong, sebab universiti ada impak. Malah kalau kita buat nanti kita tambah. Tapi apa dia impak-impaknya? Jadi dalam konteks ini mungkin oleh kerana kita dalam advanced computing technology dan advanced manufacturing, apa sumbangan UTM kepada IKS dan gerakan komuniti berniaga, mungkin di Melaka, mungkin di selatan negara dan sebagainya. Berapa banyak IKS pakai penemuan-penemuan teknologi yang dilahirkan daripada UTM. Tadi adalah, tapi itu tak cukup, dah 23 tahun. Mungkin kena dilihat banyak lagi teknologi-teknologi yang sewajarnya. Jadi dalam konteks ini, saya tak tahu ada berapa fakulti di UTM, 8 fakulti mungkin kena bekerja secara bersama, terutama with something. Seperti yang dibuat oleh banyak sekarang ni universiti lain, dia tahu in silo tak boleh jadi apa-apa. Dan inilah peranan yang boleh dimainkan oleh kepimpinan tertinggi universiti, menghubungkan semua fakulti dan kamar dengan sesuatu yang boleh disumbangkan dan dipakai oleh sesiapa saja, termasuklah industri. Saya amat mengalu-alukan kampus yang dibuat dalam lingkungan industri. Itu sangat baik. Dan kita sedia maklum, UTM adalah salah satu daripada universiti yang berasaskan kepada bidang ini. Dan saya juga setuju supaya diberi perhatian kepada program-program high Tibet. Program-program high Tibet kena diperbanyakkan. Dan begitu juga program-program reskilling dan upskilling.
Dan saya tadi tengok ada program berasaskan industri. Saya harap diperbanyakkan. Program berasaskan industri, maknanya industri datang beritahu pada UTM untuk sediakan program yang bersesuaian dengan kehendak mereka. Maka UTM sediakan program berasaskan industri, tapi mesti banyak industri. Untuk kita terus maju ke depan, hubungan dengan industri mesti dimantapkan. Kalau tidak, apa UTM buat buka tengah-tengah industri ini? Apabila kita ukur hubungan dengan industri, bukan UTM ada dekat dalam konteks industri, tapi mesti ada hubungan. Hubungan dengan industri bukan sahaja dalam soal kerjasama bagi tujuan untuk meningkatkan kebolehpasaran graduate. Itu tak cukup. Tapi yang kita hendak sekarang, hubungan dengan industri dipertingkatkan dalam soal penyelidikan. Bahawa banyak industri bersedia untuk memberi dan mewujudkan kerjasama dengan universiti dalam bidang penyelidikan. Kalau kita nak inovasi, kita ada banyak penyelidikan dan selari dengan kehendak industri. Masalah kita di Malaysia ni, hubungan industri dengan universiti dalam bidang penyelidikan adalah pada tahap yang sangat rendah. Maka dengan demikian, atas sebab itu kita tak dapat nak pastikan ekonomi negara, ekonomi berasas pada inovasi. Jadi sekarang ni kita bisa tengok ada buat, so mesti dikembangkan. Mesti dikembangkan. Selain daripada menyediakan untuk industri program-program yang mereka perlu, yang paling penting ialah supaya mereka bersedia untuk melakukan penyelidikan secara bersama dengan pihak universiti. Tuan-tuan dan puan-puan, satu daripada perkara yang saya harap UTM dapat lihat juga ialah dari segi framework MIST, Academic Science punya framework, yang mana bidang tujahan Advanced Manufacturing and Computing Technology, ia adalah menjadi driver socio-ekonomi dalam bidang energy, smart technology, smart cities and transportation, agriculture and forestry. Ini kita kena terjemahkan. Maknanya sekarang dalam keadaan negara kita ingin terus maju, universiti dah lama, tak boleh lagi hanya setakat mengeluarkan graduate. Tetapi kita kena lihat kepada bidang-bidang sektor-sektor yang lain. Dalam bidang energy, smart technology, smart cities and transportation, agriculture and forestry, kita berperanan untuk mengubah dan memantapkan kedudukan negara. Itulah kita universiti. Kita bukan sekolah tinggi. Kalau sekolah dia keluarkan pelajar je. Kita sekolah tinggi, kita keluarkan tak cukup. Atas sebab itulah memang dah dikenal pasti bagi mana-mana universiti yang bidang tujahannya ialah advanced computing itu, dia dalam 4 bidang untuk sektor negara. Jadi kena buat, kena rangka bagaimana. Sebab ini semua kita memang akan ukur. Ini adalah ukuran untuk universiti. Ini semua perkara yang memang kita akan ukur kerana kita nak tunjukkan bahawa ini pendidikan tinggi. Kita namakan kita pun tinggi. Kita tinggi. Dan kita peranan besar dalam memajukan negara. Jadi ini saya harap kita dapat sama-sama faham mengenai perkara ini. Selain daripada itu, saya tadi dinyatakan mengenai program-program anja, program berasas industri yang saya telah pun sebutkan, saya lalukan. Saya harap ia dapat dimantapkan. Soal kelestarian
Kementerian memang beri perhatian kepada soal pencapaian dan pelaksanaan Sustainability Development Goal. Itu memang jadi ukuran kita. Kita bukan kejar ranking. Ranking bukan matlamat utama bagi kementerian. Ada setengah-setengah negara sekarang dia nak gunakan kriteria sustainability dalam mengukur universiti. Saya nak pergi ke Qatar ni, Universiti Qatar nak sign dengan UIA untuk melaksanakan perkara ini. Kerana UIA ada satu institut yang dinaungi oleh UNESCO, iaitu Institut Sustainability. Tapi yang selalu menang dalam ranking sustainability ialah USM. Yang ada institut UIA. Mungkin BC, ini isu BC bawah ke mana dia pergi. Tapi pokoknya sustainability adalah trend global. Siapa tak ada sustainability, dia tidak akan di patronize. Dia mungkin kementerian pun tak nak bagi duit. Sustainability ada banyak bidang. Bagaimana bantu orang miskin, bagaimana pastikan ada dalam soal akademik ni ada soal succession. Dalam faculty pun ada succession tak? Kalau tak ada succession, ada masalah, there's no sustainability. Itu semua kita akan ukur. Kalau ni semua tak ada, there is no sustainability. If there is no sustainability, kita berisiko untuk bantu ataupun nak bagi duit pada universiti. Dan sebab itulah kementerian telah minta USM untuk tengok, menilai, dan USM akan bantu, akan bagi universiti untuk tengok semua perkara-perkara ini. Semua sangat penting. Sebab saya tak nak habiskan masa saya 5 tahun yang kedua ni hilang begitu saja. Dan sudah tentulah kali kedua saya datang, saya lebih bijak daripada dulu. Jadi atas bantulah kita akan lihat kepada semua perkara-perkara ini. Selain daripada itu, Center of Excellence University memang ada, tetapi kita akan mengambil pendekatan baru seperti Center of Excellence Robotics yang ada di sini. UTM juga akan, dan kita akan setuju supaya UTM menjayakan National Center of Robotics untuk negara. Dan kita tahu kebanyakan universiti banyak pertindihan, tak ada masalah, itu dibenarkan. Tetapi kita mesti pastikan berlakunya kejayaan ataupun berlakunya usaha yang mendatangkan manfaat yang lebih besar. Jadi seperti Center of Energy, National Institute of Energy yang kementerian bersetuju supaya diwujudkan oleh UNITEC. Dia jadi, kita angkat dia jadi nasional. Maknanya Center of Excellence universiti lain menjadi satellite. Mesti jadi satellite. Maknanya tak nak berlaku pertindihan research. Maknanya kita nak apabila ada peluang untuk melakukan research yang lebih besar, ia dilakukan secara bekerjasama dengan mengambil dan mengumpulkan kepakaran daripada setiap universiti. Nak apa bersaing? Rugi. Bersaing untuk lawan ranking. Buat apa sebab saya tak setuju ranking? Dan saya pun tak tahu mengapa dia orang ni dihukum orang Baira. Baira is for sustainability kan? Buat apa lagi? Saya tak sebut pun. Mungkin tak ada manfaat. Sebab Baira untuk research ni
dah nanti bersaing buat research, jadi banyak rugi. Jadi sebenarnya kita akan bergerak secara itu. Ini zaman di mana tak boleh bergerak secara silo, tapi ini zaman networking. Dan kita nak pastikan atas nama pendidikan tinggi, gabungan segala kekuatan yang ada merentas universiti untuk satu bidang. Jadi UTM ada beberapa center sini, mana satu yang boleh jadi nasional. Dan dia kalau dia jadi nasional, yang itu kita akan beri dia tanggungjawab untuk tengok yang lain satu lain dan sebagainya. So, kalau ada, jangan kata UTM kata ada, lepas tu universiti UTHM pula cakap dia ada. Jadi kita akan timbang mana satu boleh jadi nasional. Jadi itulah yang kita nak lakukan. So jadi maknanya energi bawah unit 10, apa saja on energy, termasuk renewable, green, apa semua, dia akan tanggungjawab. Kemudian yang lain-lain boleh jadi satellite. Sebab kita nak pergi luar negara, nak beritahu kekuatan yang kita ada kepada negara lain. Jadi maknanya ada berapa banyak profesor dan pakar kita dalam energy satu Malaysia. Kalau kita ikut universiti, kita tak ada kekuatan. Sebab itulah kita mengambil pendekatan yang sedemikian. Jadi maknanya lepas ini cara kemudian pendidikan tinggi akan lakukan dalam soal-soal kita mengendalikan sektor pendidikan tinggi negara, yang mana universiti adalah antara pemain utama. Jadi itu sajalah yang nak saya kongsi. Yang lain-lain saya tak sebut, maknanya itu semua okey lah. Raja ke apa ke. Tadi saya tengok, saya beritahukan Dato' bukan soal bagaimana universiti memainkan peranan untuk melahirkan dan mengisi program-program keusahawanan. Saya beritahu kita kena ada anugerah mana universiti terbaik yang betul-betul berusaha untuk mendedahkan pelajar dalam bidang keusahawanan dan ada program-program yang tepat. Itu kita bagi award macam itu. Jadi kita galakkan universiti untuk lakukan itu. Jadi kita akan tengok juga lah yang lain. Jadi itu saja yang nak saya sampaikan. Saya hanya nak beritahu, kalau mungkin kalau datang, tetapi semua universiti dalam mereka kementerian. Sebab bukan saja kita bagi peruntukan besar, tetapi kalau dah semuanya di luar itu gagal, harapan dekat mana lagi kalau tidak pendidikan tinggi? Macam mana kita nak pulihkan keadaan negara kita kalau tidak semua? Sebab yang ada di depan itu digelar sebagai bijak pandai negara. Bijak pandai. Jadi ini cabaran. Jadi saya ketua pada kumpulan yang macam ini, memang kadang-kadang mempentingkan kepada. Tapi itulah hasrat dan harapan saya, dan saya harap semua bersama-sama dengan saya. Soal kota tinggi itu bukan sesuatu yang penting untuk saya, tetapi kalau dirasakan memang perlu, ini bagus. Sebab memang ada perancangan satu kawasan 10,000 ekar lebih yang akan menjadi kawasan industri kedua selepas tambang di Kuantan. Memang itu ada perancangannya untuk kawasan kota tinggi. Mungkin agaknya universiti ini bukan kerana saya, tapi memang dah pandang ke depan dia pilih kota tinggi. Jadi maknanya saya ada tak ada, kalau kata kalau memang kota tinggi itu sesuai, buatlah. Kalau tak sesuai tak apa, saya tak ada jadi masalah. Sebab itu bukan kriteria saya untuk menilai sesebuah universiti. Jadi itu sajalah. Sekian saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam majlis mengatakan juga terima kasih kepada Muhammad Datuk Seri atas ucapan sebentar tadi. Pasti kami warga UTM akan menyambut baik
balik setiap saranan dan pandangan Datuk Seri sebentar tadi. Last phase ni kita tengah buat kajian, buat
Dia meningkatkan kembali ganda. Keluar bagi dia. Tapi kemudiannya dapat kemampuan dia mesti saja ini dibagi ke bawah saja di bawah pasal kita letak di bawah itulah dia akan Dia macam ni, orang pisau baja punya typo lah. kata Sebab kos ni memang sangat kurang. murah ini kacau dia dengan apa punya yang bagi ujian pun dia kan first start kita ada kena duit mampan kita kepada budget tapi untuk berganti budget ini kena ambil trading system. So currently itu pakai trading system, tapi kita modify kita ubah kepada electric trading system. Jadi ke depan nanti kita sudah tak akan pakai hydrogen trading system, dia akan pakai purely electric trading system. So Datuk mungkin boleh try kita punya di throttle pedal, di brake pedal, di brake. Ini throttle, tekan throttle lah, kasih guna brake je, kasih jalan, kasih maximum pun. Jadi satu horsepower punya motor. Jadi tak cukup. Indonesia ni 100 kg, Indonesia besar, jadi tak cukup untuk nak drive macam ni. So apa yang kita buat adalah mekanisme brake caliper tu kita ubah. Kalau brake caliper biasa ada piston yang clamp the disc, tapi kita buat kita gantikan dengan winch. Jadi winch tu macam selat pinggul. Dia akan datang secara diagonal lah dengan disc. So bila disc tu dia rotate, nanti dia akan ada shear, dia akan contact dengan, dia akan tarik winch. Dan kita akan salah satu teknologi untuk EV yang menjadi ladang kita gunakan kami dah buat collaboration dengan Highcom HBP. Dia company yang provide material atau brake system pada Proton. So kita dah try, dia dah bagi macam-macam equipment pada kita lah. So dia potensi collaborator kita.